Okey, sekarang anda telah berjaya mendapat pekerjaan yang anda pohon. Harap-harapnya anda dah dapatlah kerja yang diidam-idamkan. My advice is whatever you can get, you grab dulu, ya. And later on along the way barulah adjust. Because kadang-kadang kita tak boleh terlampau idealistik, ya. Kita cuma nak kerja dalam bidang ataupun dalam jawatan yang kita nak saja. Especially dalam keadaan pasaran yang sukar. So whatever you can grab hold first, buat dulu. And along the way, adjust yourself, and insyaAllah satu masa nanti kita akan dapat capai jawatan ataupun organisasi yang kita idam-idamkan. So sekarang ni, anda telah berjaya mendapatkan jawatan. Dan bermulalah perjalanan dalam alam pekerjaan di mana anda akan membina karier anda dalam pekerjaan. You will build your career. Dan selalunya, kebanyakan orang bekerja untuk jangka masa yang lama. So, kalau anda keluar daripada pusat pengajian tinggi dalam umur 23, 24, maybe you further, let's say 27 or 28, you probably work until you are 60 if you are employed. Yeah, unless you decide to get out midway and do something else or go on your own. But if you go for employment, normally the employment age dekat Malaysia ni is up to 60. Ya, so at least 30 years anda akan bergelumang dalam alam pekerjaan. And that is why very important kita tahu macam mana kita nak bina kerjaya yang cemerlang. Ya. Kalau dah nak duduk situ selama 30 tahun sekurang-kurangnya, at least make the best out of it lah. Dan tujuan kita dalam sesi ini ialah untuk menerangkan kepada anda dan berkongsi apakah yang anda akan alami dan bagaimana cara dan kaedah untuk membina kerjaya yang cemerlang. Okay? Ready? Okey, so permulaan sekali, kita punya perjalanan karier ni selalunya secara umumnya dirangkumkan kepada 4 peringkat lah. Peringkat pertama dah masuk tu, kita kena lepas probation dulu. Yang when you enter the organisation, normally you will undergo a probation period. Even once you have entered the organisation pun, kalau anda dinaikkan pangkat ataupun ditukarkan ke jawatan lain, normally there will be a probationary period. So first stage is to get yourself confirmed. Kena disahkan dalam jawatan. Itu peringkat pertama. Jangan hirau lagi yang kemudian-kemudian tu. Macam mana nak naik pangkat, macam mana nak jadi CEO. Mula-mula sekali kena get yourself confirm. Sebab kalau tak confirm, anda akan disuruh keluar. No point lah cerita yang kemudian tu. Okay? Selepas melalui tempoh probation, percubaan, anda akan disahkan. You will be confirmed in your position. So that's stage 2. Then anda akan melalui progression. Ya, peningkatan, ataupun kadang-kadang dalam perjalanan karier anda akan melalui regression, pengunduran. Translation kasarnya pengunduran. Nah, so kadang-kadang kita akan maju ke depan, kadang-kadang kita akan stagnan, kita akan stay situ, kadang-kadang kita akan bergerak ke kiri atau ke kanan, lateral. Ada masa dan ketika kadang-kadang kita berundur. Ada masalah lah tu. Ya, dan peringkat akhirnya ialah exit, di mana anda keluar daripada sesebuah organisasi. Dan anda boleh keluar bukan saja melalui cara persaraan atau retirement. Anda boleh keluar sekiranya anda berniat meninggalkan organisasi itu, anda resign, ataupun anda dinasihatkan berhenti, you are asked to leave atau terminated, ataupun anda mati. So, ada berbagai cara organisasi, tapi untuk tujuan kita, saya akan fokus kepada bila mana anda hendak keluar bukan disebabkan anda mati. Sebab kalau anda dah mati, tak perlulah kita sembang lagi apa nak jadi lepas tu. Ya, lebih kepada sekiranya anda meletakkan jawatan. Sama ada secara sukarela, paksa rela atau secara paksa. Okey? So, itu 4 peringkat dalam alam pekerjaan yang anda akan hadapi. Probation, confirmation, progression ataupun regression, dan akhirnya exit. Secara umumnya, untuk kebanyakan, almost 90-95% daripada graduan yang saya kenal dan saya telah berpengalaman bekerja dengan mereka, ada beberapa cabaran utama yang anda perlu hadapi dan atasi when you enter the employment market. Ya, when you get employed, there are a few key challenges that you have to address and overcome. Because selalunya cabaran-cabaran inilah yang akan membuatkan anda stagnan dan tidak dapat keluar daripada kepompong seorang pelajar. Okay? And kita akan share beberapa yang utama. Okay, yang pertama sekali, cabaran utama yang anda perlu atasi ialah budaya. Okay, kita lama menghabiskan masa dalam institusi pengajian. Tak kiralah institusi pengajian sebagai sekolah,
college ke universiti dan sebagainya, tapi kita menghabiskan masa berbelas-belas tahun. Ada setengah orang yang menghabiskan masa berpuluh tahun dalam bidang dan institusi pengajian. Jadi seluruh budaya yang dia biasa ialah budaya dalam institusi sebegini. Ya. Namun bila kita berubah ke alam pekerjaan, kita terpaksa menyesuaikan diri dengan budaya kerja, bukan sahaja dengan syarikat tersebut, juga dalam industri yang kita ceburi. Dan dalam kebanyakan segi, banyak antara budaya ini bukanlah sama. Ada sesetengah budaya pula yang amat bertentangan. Saya bagi contoh. Dalam alam pengajian, kita selalunya dinilai prestasi kita melalui peperiksaan akhir semester atau akhir tahun. Ya, selalunya peperiksaan akan memberikan weightage sebanyak lebih kurang 70% kepada penilaian prestasi anda. So kalau anda dapat 4 flat ke, 3 ke, 3.5 ke, 2 ke, ia banyak bergantung kepada assessment, penilaian yang dilakukan melalui peperiksaan. Adalah sedikit dalam 20-30% yang menggunakan penilaian melalui assignment, apa yang anda lakukan ataupun sikap dan sebagainya. Tapi kebanyakannya, majority is based on assessment via examination or written or other form of assessment. Ya, penilaian itu melalui ujian. Dalam alam pekerjaan, prestasi anda dinilai sepanjang masa. Sebab anda akan bekerja almost every day, kecuali hujung minggu dan hari cuti. Tapi anda akan melakukan pekerjaan sepanjang tahun. Prestasi anda akan dinilai mengikut apa yang anda hasilkan sepanjang tahun. So anda mungkin boleh melakukan pekerjaan dengan baik dan mencapai matlamat dalam 10 bulan pertama, tetapi dalam 2 bulan terakhir, prestasi anda sangat buruk hingga menyebabkan seluruh prestasi anda untuk sepanjang tahun itu menjadi teruk. So, dia berbeza dengan alam pengajian yang penilaian akan dilakukan pada tempoh masa yang tertentu sahaja. Whereas dalam alam pekerjaan, ia dilakukan sepanjang tahun. Yes, penilaian prestasi dalam alam pekerjaan selalunya dilakukan 2 kali setahun, tetapi ia adalah hasil daripada prestasi anda sepanjang tempoh tersebut. Ya. So, nombor 1. Contoh kedua ialah dalam alam pengajian, especially di universiti, lecturer akan bagi kita assignment, contohnya tugasan. Dan dia akan bagi tahu apa nak buat dan kita juga mungkin akan diberitahu mana nak rujuk, mana nak cari dan sebagainya. Dan apabila kita hasilkan presentation kita ataupun hasil daripada projek kita, kita akan present kepada lecturers, dia akan bagi teguran dan kadang-kadang kita boleh bawa balik dan betulkan dan present balik dan sebagainya. Dalam alam pekerjaan, perkara tersebut jarang berlaku. Apabila kita diberi tugasan, selalunya we have to go figure it out. Especially di syarikat-syarikat swasta, especially di syarikat-syarikat multinational. Ya, syarikat-syarikat yang beroperasi di berbagai negara. Ya, syarikat-syarikat antarabangsa lah contohnya. Ya, dia jarang akan beritahu anda secara detail apa yang anda perlu lakukan A sampai Z. Dia akan bagi anda satu tugasan dan beritahu anda apa yang perlu dihasilkan, and that's it. You go figure it out. Because bukan kerja dia untuk bagi tahu anda bagaimana nak melakukan semua tu. Anda telah digaji untuk melakukan tugasan tersebut. So, buatlah. Macam mana nak buat, go figure out yourself. Adalah yang baik tu yang akan bagi tahu, yang akan terangkan. Mungkin akan even bantu anda untuk melakukannya. Tetapi bergantung kepada di mana anda bekerja, selalunya itu jarang terjadi. Kita akan terpaksa berdikari. Kita mesti berupaya untuk mencari sumber sendiri, kita mesti berupaya untuk mencari jawapan sendiri dan untuk merungkaikan masalah yang kita hadapi. Dalam alam pengajian, daripada masa sekolah lagi, sekiranya ada apa-apa soalan, kita angkat tangan. Ya, dalam alam pekerjaan, bos takkan bagi satu tugasan dan dia akan tunggu situ tanya sama ada anda ada soalan atau tidak. Dan akan hanya melepaskan anda sekiranya anda telah habis menanyakan soalan. Ya, apatah lagi sekiranya bos anda bukan berada di situ pun, ada di tempat lain. Jadi, itulah antara budaya yang berlainan dan kadang-kadang bertentangan antara budaya alam pengajian dengan budaya alam pekerjaan. So basically, itu cabaran utama yang perlu anda atasi.
Sekiranya anda gagal dan masih tertakluk di bawah kepompong budaya lama, you will not survive. You will not get confirmed.